Assalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih Puan Lin sebagai moderator dari Nur Islam Academy, dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di alam maya di malam yang permai ini. Alhamdulillah, kita berbicara tentang the power of Al-Quran. Dan kita telah memasuki bulan yang mulia, yakni bulan Rajab. Kemuliaan bulan Rajab adalah disebabkan ia merupakan salah satu daripada bulan haram. Bulan-bulan haram dalam Islam ada 4 bulan, iaitu Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan kemudian Rajab. Berlegar di WhatsApp, berlegar di Facebook dan seumpamanya hadis-hadis tentang keistimewaan bulan Rajab. Sebenarnya kita perlu kritikal dengan hadis-hadis yang berlegar dan tersebar ini. Sebab para ulama muktabar zaman dahulu seperti Imam Ibn Hajar Asqalani, seperti Imam Ash-Shawqani dan sebagainya, mereka telah mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab. Dan sebagai contoh, telah disebutkan oleh Imam Ash-Shawqani bahawa segala hadis yang berkaitan dengan keistimewaan khusus bulan Rajab, sebagai contoh pada malam tertentu siapa melaksanakan solat tertentu pada malam Jumaat di bulan Rajab ada pahala tertentu. Sesiapa yang berpuasa di siang hari pada hari tertentu di bulan Rajab ada keistimewaan tertentu. Kata Imam Ash-Shawqani, tidak ada sebarang hadis yang berkaitan tentangnya yang riwayatnya sahih. Tiada yang sahih. Tiada yang hasan. Tiada yang dhaif ringan. Tiada. Yang ada yang palsu dan dhaif berat yang haram untuk kita menyebarkannya dan beramal dengannya. Jadi apa-apa sandaran berkaitan Rajab dan kelebihannya semuanya tertolak, tidak boleh diguna pakai. Yang boleh kita pegang cuma satu, iaitu yang saya sebutkan tadi, bulan Rajab, bulan haram. Dan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Kathir, kenyataan oleh sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa bulan yang haram bila kita beramal kebajikan dalamnya, pahalanya berganda-ganda. Banyak mana Allah saja yang mengetahuinya. Dan sesiapa yang melakukan dosa di bulan haram, dosanya juga berganda-ganda. Itu sahaja pegangan kita. Tentang ibadah khusus tidak ada. Yang ada, apa yang biasa kita lakukan, kita sambung di musim Rajab, tingkatkan lagi. Sebab pahalanya berganda-ganda. InsyaAllah. Itu sedikit peringatan sebagai mukadimah, di mukadimah perbincangan The Power of Al-Quran pada malam yang permai ini. Dan kita masuki bab 12 pada malam ini, iaitu perbezaan antara hadis kursi dan Al-Quran. Okey, hadis kursi itu apa dia sebenarnya? Hadis kursi hadis Nabi. Hadis kursi merupakan hadis Nabi, tetapi dalam hadis itu ada sandaran kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis itu ada firman Allah. Ia bermaksud dalam hadis ini terdapat kata-kata Allah yang direkodkan oleh Nabi SAW menggunakan lafaz baginda sendiri. Contoh hadis kursi yang direkodkan oleh sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ialah Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Itu hadis. Rasulullah bersabda, itu menampakkan dia hadis. Tapi dalam hadis itu Nabi berkata SAW, Allah berfirman, aku menurut sangkaan hambaku kepadaku. Itu contoh hadis kursi. Dalamnya ada kalam Allah mengikut lafaz Rasulullah SAW.
Jadi, bagaimana kita menilai hadis yang di dalamnya ada firman Allah ini? Jadi, walaupun dalam hadis kursi terdapat kata-kata Allah, namun kata-kata Allah dalam hadis ini tidak setaraf dengan Al-Quran. Ini mesti kita ingat. Firman Allah dalam hadis kursi tidak setaraf dengan Al-Quran. Al-Quran sepenuhnya daripada Allah. Lafaz daripada Allah, makna daripada Allah. Tapi hadis kursi berbeza. Kerana lafaz-lafaz dalam hadis kursi, termasuk kalam Allah dalam hadis kursi, lafaz Nabi Muhammad SAW. Cuma maknanya daripada Allah Azza wa Jalla. Ini perlu kita faham. Justru Al-Quran dibaca dalam solat, tetapi hadis kursi tidak dibaca dalam solat. Hadis kursi dinilai mengikut nilai hadis-hadis yang lain. Cara kita menilai Al-Quran, dia kalam Allah sepenuhnya. Hadis kursi kita menilainya bukan seperti cara menilai Al-Quran. Kita menilainya seperti menilai hadis. Sebab itu ada hadis kursi tarafnya sahih, seperti hadis sahih. Ada hadis kursi tarafnya baik, hasan, seperti hadis hasan. Tapi ada hadis kursi yang tarafnya lemah. Dan ada hadis kursi yang tarafnya palsu, maudhu'. Walaupun ada firman Allah, tapi diriwayatkan oleh manusia sampai kepada Nabi. Dan manusia menipu tentang kalam Allah dalam hadis itu. Maka hadisnya maudhu'. Maka kita tidak boleh mengikut hadis kursi yang tarafnya palsu. Sebab dia palsu. Itu penting. Jadi secara dasarnya hadis kursi, hadis yang di dalamnya ada kalam Allah, tapi kalam Allah dalam hadis kursi bukan Al-Quran. Dia dinilai kesahihannya dan kepalsuannya mengikut penilaian hadis. Al-Quran berbeza sangat. Okey. Sekarang terus kita masuki bab ke-13. Iaitu ciri-ciri khusus Al-Quran. Kita mungkin tidak akan membicarakan ke semua ciri, tapi kita akan angkat beberapa ciri bersesuaian dengan masa yang kita ada pada malam yang permai ini. Ciri-ciri khusus yang ada pada Al-Quran. Ciri yang pertama ialah tidak terdapat sebarang bengkang-bengkok dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab, kita sebutkan sebagai la iwaja. La iwaja. La iwaja bermaksud tidak terdapat sebarang bengkang-bengkok dalam Al-Quran. Dan sebagai dalil berkaitan ciri ini, kita mengangkat surah Al-Kahfi ayat nombor 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Surah Al-Kahfi ayat nombor 1. Allah berfirman, segala puji-pujian bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah allazi anzala ala 'abdihil kitab, iaitu Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab, yakni Al-Quran. Walam yaj'al lahu 'iwaja, yang mana Al-Quran itu tidak ada bengkang-bengkok padanya. Lam yaj'al lahu 'iwaja. Itu tidak ada bengkang-bengkok pada Al-Quran. Seperti yang sering saya sebutkan bahawa kalau kita nak memahami Al-Quran, kita hendaklah merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang muktabar, supaya kita tidak memberi pandangan peribadi terhadap ayat Al-Quran. Itu dilarang. Maka bila kita merujuk kepada Al-Asas fi Tafsir oleh Syekh Said Hawa, maka disebutkan bahawa
Tidak terdapat padanya bengkang-bengkok bermaksud tidak ada sebarang percanggahan dan penyelewengan dalam Al-Quran. Tidak ada sebarang percanggahan dan penyelewengan dalam Al-Quran. Semuanya lurus. Sebab itu ayat 1 surah Al-Kahfi yang kita bacakan tadi bersambung dengan ayat 2. Selepas kita katakan Al-Quran tidak ada bengkang-bengkok dengan maksud tiada percanggahan, tiada penyelewengan, terus kita kaitkan dengan ayat nombor 2 iaitu qayyima. Allah sebut permulaan ayat nombor 2 bermula dengan qayyima. Qayyima. Apa maksud qayyima? Ia bermaksud lurus ataupun betul. Jadi Al-Quran la aiwaja, Al-Quran tidak ada bengkang-bengkok, tidak ada percanggahan, tidak ada penyelewengan. Sebaliknya Al-Quran qayyima. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Qayyima, lurus ataupun betul. Maka itulah keimanan kita terhadap Al-Quran. Al-Quran la aiwaja, tidak ada bengkang-bengkok dalamnya. Sebaliknya Al-Quran qayyima, lurus dan betul. Jadi bila kita faham ini, kita faham bahawa bila kita merujuk kepada Al-Quran, mengamati, mengkaji dengan menggunakan metodologi yang betul, kita akan berjalan di atas landasan yang betul lagi lurus. Dan kita mampu menilai kehidupan secara betul dan lurus. Dan kita bisa menilai keadaan politik negara secara betul dan lurus. Dan bila kita nak memilih pemimpin, kita akan memilih mengikut garis panduan yang betul lagi lurus berdasarkan Al-Quran. Maka kita akan mencari pemimpin yang macam mana yang Allah suka, yang Allah mahu kita pilih. Oh, bertemu satu ayat dari surah nombor 12, surah Yusuf, ayat 55. Ketika Nabi Yusuf mohon dilantik menjadi penjaga khazanah bumi Mesir, baginda berkata, "Inni hafizun alim." Aku mohon dilantik menjadi Menteri Kewangan Mesir ketika itu sebab ada padaku dua ciri. Ciri pertama, hafiz. Hafiz artinya aku melaksanakan tugas penuh kejujuran, penuh integriti. Ciri yang kedua, alim. Aku bukan semata-mata ada integriti, jujur, tapi aku juga tahu nak buat kerja. Aku profesional dalam tindak tanduk pekerjaanku. Dua ini. Maka ia memandu arah kita dalam konteks politik negara. Nak pilih pemimpin, cari. Cari yang minggu lepas, bulan lepas kita sebut sebagai God-fearing people. Memilih orang yang takut pada Allah. Betul. Takut pada Allah artinya dia akan menjadi orang yang jujur, orang yang tahu buat kerja. Ada orang jujur, warak, tapi tak tahu buat kerja. Lingkup juga negara. Bukan sebab dia tak jujur, sebab tak tahu buat kerja, tak profesional. Tak tahu buat management dan sebagainya. Jadi dua-dua itu digabungkan Al-Quran. Maka kita cakap ini dalam konteks apa? Dalam konteks qayyimah. Quran itu betul dan lurus dalam setiap bab. Dalam bab akidah, tidak ada anak Tuhan. Tuhan tidak menyamai apa-apa pun. Lurus dan betul dalam bab akidah. Dalam bab ibadah, kita beribadah ada dua ciri. Pertamanya ikhlas. Dan yang keduanya mengikut garis panduan syariat. Ini semuanya suluh daripada Quran yang qayyimah. InsyaAllah. Clear? Tuan-tuan dan puan-puan, menyuluh kita dalam setiap perkara, meledakkan qayyimah dalam setiap perkara. Okey. Yang kedua, la raiba fi, ciri khusus Al-Quran nombor 2, tidak terdapat keraguan padanya. Tak ada ragu-ragu bahawa ia kalam Allah, tak ada ragu-ragu tentang kebenarannya. Dan ayat yang kita angkat sebagai dalil menceritakan ciri khusus yang kedua ini, kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat nombor 2. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
hudal lil muttaqin. Ayat nombor 2 bermaksud kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang keraguan padanya. La raiba fi. La raiba, tidak ada keraguan. Fi, dalamnya. La raiba fi, tiada sebarang keraguan dalamnya, padanya. Sebaliknya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ni petunjuk bagi orang bertakwa. Tapi Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi orang yang mencari kebenaran. Ada orang yang ateis, Profesor Jeffrey Lang dari Kansas, Amerika. Asalnya seorang Kristian. Kemudian menjadi ateis, kemudian mengkaji Al-Quran dan memeluk agama Islam. Dari ateis mengkaji Al-Quran, memeluk Islam. Dari kafir. Jadi ayat ini mengatakan Al-Quran petunjuk bagi orang bertakwa. Jeffrey Lang bukan bertakwa pada asalnya dari ateis, tapi dapat petunjuk melalui Quran. Maka Al-Quran menceritakan tentang golongan yang mendapat petunjuk berdasarkan Al-Quran. Ada dua bentuk, ada dua grup manusia. Grup yang pertama, mereka yang ikhlas jujur mencari kebenaran. Maka Al-Quran memandu arah mereka, menampakkan pada mereka petunjuk. Itu grup yang pertama. Tapi belum lagi untuk beramal. Cuma untuk menemui Tuhan yang sebenar, agama yang sebenar. Tapi hudal lil muttaqin, itu grup yang kedua. Dia sudah beriman. Maka petunjuk bagi orang bertakwa di sini ialah petunjuk untuk berjalan dalam kehidupan berdasarkan Al-Quran. Maka orang yang akan menjadikan Al-Quran sebagai jalan untuk hidup, orang yang akan menjadikan Al-Quran sebagai jalan untuk hidup, landasan untuk hidup, orang itu adalah orang yang bertakwa. Orang biasa dia tak akan jadikan Al-Quran sebagai landasan hidupnya. Mereka mungkin baca Quran nak ambil berkat, malam Jumaat baca Yasin, hanya sekadar bacaan-bacaan. Walaupun ada kebaikan, tak kita nafikan, tapi bukan sikap orang bertakwa. Sekadar baca ambil berkat, tunggu malam Jumaat baru cari Quran, tunggu Ramadan baru cari Quran. Lepas Ramadan masuk raya tinggal Al-Quran, sampai tahun depan Ramadan pula baru cari Quran. Itu bukan orang bertakwa. Maka mereka mendekati Quran bukan sangat untuk hidup bersama Quran. Cuma mengambil berkat sikit sebanyak sana sini. Tapi orang yang betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai landasan hidupnya. Apa-apa pun dia nak merujuk pada Quran, orang itu orang bertakwa. Kita berada di mana, tuan-tuan dan puan-puan? Adakah kita orang bertakwa? Kalau orang bertakwa, setiap benda yang berlaku dalam hidup, kita mahu perlakuan kita, tindak tanduk kita disuluh oleh Quran. Maka kita sentiasa mencari formula Quran. Dalam bab ini macam mana? Apa Quran kata? Contoh saya sebutkan tadi. Ada orang dalam bab politik tak kisahlah. Yang penting orang kita, Melayu kita. Itu bukan ciri orang bertakwa. Tapi orang bertakwa, apa dia yang Quran mahu kita lakukan dalam bab ini? Dalam bab ekonomi, apa yang Quran sebutkan tentang dasar ekonominya? Tapi ada orang tak kisah. Ekonomi bab kita, pandai-pandai kita lah. Cari pakar ekonomi dah cukup. Dia tak jadi orang bertakwa ketika itu. Orang bertakwa dia tahu tak ada keraguan tentang Quran. Bila tidak ada keraguan, dia nak hidup bersama Al-Quran. Nak hidup bersama Al-Quran inilah yang kita kejar. Bukan sekadar baca Quran nak ambil berkat. Memang Al-Quran ada keberkatan. Tak boleh kita nafikan. Tapi bukan sekadar baca Quran nak ambil berkat. Nak ambil berkat. Nak ambil berkat. Bukan nak hidup bersama Al-Quran. Jadi, ciri yang kedua ialah Al-Quran tidak ada keraguan dalamnya dan kita nak jadikan ia sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Berkata Syekh Said Hawa dalam kitab Al-Asas fi Tafsir berkaitan la raiba fi tadi, tidak ada sebarang keraguan padanya bermaksud tidak ada syak tentang kebenarannya. Tidak ada syak tentang kebenarannya. Hujah dan dalil dalam Al-Quran jelas dan terang.
hujah dan dalil dalam Al-Quran jelas dan terang. Contoh satu ketika ada orang bertanya Dr. Daniel, dalam agama Islam bab seksual, bab seksual, saya sentuh itu. Ada orang kata ini, tak apa ke? Tak apa. Dalam bab seksual, apa yang Quran sebutkan dalam bab hubungan seks lelaki dan perempuan? Ada orang nak tahu. Dan kita sebut Al-Quran memberi panduan tentang kehidupan. Kita kena menjawab. Maka saya berkata, ya ada jawapan kepada soalan puan tadi. Iaitu kita ambil dari surah Al-Mu'minun. Dari surah Al-Mu'minun. Surah nombor 23. Puan tengok ayat 1 sampai ayat 11. Salah satu ayat dalamnya menceritakan tentang ciri orang yang betul-betul beriman. Antara cirinya ialah mereka mendekati hal-hal seksual hanya di dua penjuru, iaitu di penjuru perkahwinan dan di penjuru hubungan seksual dengan hamba-hamba sahaya dengan syarat-syarat yang ketat suatu ketika dahulu. Lain tidak ada. Maka hubungan dalam bentuk homoseksual, gay, lesbianism tertolak. Ada suluh. Ada suluh. Maka gay tertolak dengan jelas. Gay tertolak dengan jelas. Lesbianism tertolak dengan jelas. Lelaki berkahwin lelaki tertolak dengan jelas. Walaupun Amerika menyetujuinya. Itu dia. Penting kita berbalik pada Al-Quran sebab hujah dan dalil dalam Al-Quran jelas dan terang dan tidak ada syak tentang kebenarannya. Itu ciri yang kedua, iaitu la raiba fi. Clear? Clear tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama kita dah faham, iaitu Al-Quran apa dia? Tak ada bengkak-bengkok. Yang kedua, tidak ada sebarang keraguan dalamnya, tidak ada syak tentang kebenarannya. Terus kita pergi ke nombor 3, ciri khusus nombor 3. Al-Quran bukan iftira. Al-Quran bukan iftira. Apa dia iftira? Artinya Al-Quran bukan ciptaan manusia. Al-Quran bukan iftira. Artinya bukan ciptaan manusia. Ayat yang kita angkat, ayat apa? Surah Yunus ayat nombor 38. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Am yaquluna iftarah. Adakah orang-orang kafir itu mengatakan, ya Muhammad mengada-adakan Al-Quran menurut rekaannya. Orang kafir zaman Nabi SAW menuduh baginda melakukan iftira. Menuduh baginda melakukan iftira. Artinya mengada-adakan Al-Quran. Mereka-reka isi-isi Al-Quran. Itu iftira. Maka ciri yang ketiga yang nak kita tekankan ialah Al-Quran tiada iftira. Tiada kalam manusia dalamnya. Tiada rekaan manusia dalamnya. Dia 100% kalam Allah, kalam ilahi. Itu penting. Jadi, ia adalah wahyu diturunkan ke atas Ar-Rasul Nabi SAW dan ia adalah suatu yang bukan iftira, insya-Allah. Jadi okey, awak tak nampak kan? Ada ni nombor muka surat 52 ya. Ada. Tak apa, is okey ya. Bagi apa tuan-tuan puan yang Allahu a'lam, buku saya adalah muka surat
52 yang menyebutkan tentang ciri nombor 3. Tapi jika tiada, tak apa. Dengar penjelasan saya. InsyaAllah. Ya. Jadi berdasarkan surah Yunus ayat 38, orang kafir menuduh Nabi iftira, mereka-reka Al-Quran. Maka ciri yang ketiga ialah Al-Quran tidak ada iftira. Tiada iftira. Artinya tiada sebarang ciptaan manusia, rekaan manusia dalam Al-Quran. 100% ia adalah wahyu. Dan wahyu diturunkan hanya kepada Rasulullah SAW. Dalam tafsir Azhar oleh Hamka. Hamka ketika mensyarah ayat ini mengatakan Muhammad SAW bukan seorang pengarang, bukan seorang penyair. Mereka juga kenal bahawa baginda bukan seorang pendusta. Justru tidak wujud kalam ciptaan manusia dalam Al-Quran. Jauh sekali kalam Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Tiada sama sekali, sekaligus dalam Al-Quran, tiada iftira. Tiada iftira. Tiada rekaan manusia dalam Al-Quran. Apatah lagi Nabi SAW tak tahu membaca, tak tahu menulis. Bukan seorang pengarang, bukan seorang penyair. Dan mereka menggelar baginda Al-Amin, bukan seorang pendusta yang nak mengatakan dusta tentang Tuhannya, tentang Allah. Tidak sekali. Ya, clear? InsyaAllah. Maka 3 ciri khusus telah kita lalui. Quran tidak ada iwaja, tidak ada bengkak-bengkok. Al-Quran la raiba fi, tak ada keraguan dalamnya, semuanya kebenaran. Dan yang ketiga, Al-Quran tidak ada iftira dalamnya, tidak ada rekaan-rekaan manusia dalamnya. Clear? Itu ciri penting kita kena faham tentang Al-Quran. Itu nombor berapa tu? Itu dah nombor 3. Okey? Sekarang kita masuki ciri khusus nombor 4. Okey? Iaitu Al-Quran adalah kitab mubarak. Al-Quran kitab mubarak. Al-Quran kitab penuh keberkatan. Orang kita suka mencari keberkatan. Maka Al-Quran kitab penuh keberkatan. Iaitu Al-Quran kitab mubarak. Ayat yang kita angkat, ayat 92. Surah Al-An'am. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Al-An'am ayat 92. Apa maksudnya? Dan ini adalah Al-Quran ataupun ini sebuah kitab, yakni Al-Quran yang kami turunkan. Anzalnahu, yang kami turunkannya. Mubarak. Ini kalimat yang kita angkat. Mubarak, iaitu yang penuh keberkatan. Yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Membenarkan isi Injil. Membenarkan isi Taurat. Sebab itu bila kita kaji Quran, kita tahu apa yang Allah turunkan dalam Injil, cara dasarnya. Kita tahu apa yang Allah turunkan dalam Taurat, cara dasarnya. Sebab ia membenarkan kitab-kitab terdahulu. Dan supaya engkau dengan Al-Quran memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, yakni penduduk Mekah. Ummul Qura disebutkan sebagai Mekah. Ibu kota bagi dunia sebenarnya adalah Mekah. Ummul Qura. Ibu kota bagi dunia adalah Mekah.
supaya kamu memberi peringatan kepada penduduk Mekah serta orang-orang yang tinggal di sekelilingnya, iaitu orang-orangnya di luar Mekah, di seluruh dunia. Beri peringatan pada penduduk Mekah dan luar Mekah, iaitu di seluruh dunia selain Mekah. Sampai ke hujung ayat. Yang hendak kita angkat ialah mubarak. Al-Quran ini Allah turunkannya mubarak. Mubarak, penuh barakah, penuh keberkatan. Berkata Syekh Syed Hawa dalam kitab Al-Asas fi Tafsir, mubarak dalam ayat ini bermaksud terdapat banyak manfaat dan faedah. Terutama untuk akidah, untuk membetulkan sebuah kepercayaan, untuk tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi artinya untuk pembersihan jiwa, membaca Al-Quran dengan ikhlas, mensucikan hati. Dan Al-Quran mengajar kita tentang bagaimana penyucian hati dilakukan. Pertama dengan membersihkan akidah, yakni kepercayaan. Yang keduanya menekankan kepada keikhlasan, menjauhi takabur, menjauhi rasa bangga diri, yakni ujub, menjauhi zon, sangkaan buruk terhadap orang. Itu penekanan Al-Quran. Penuh berkat Al-Quran, bermanfaat, berfaedah untuk jiwa. Kemudian mengajar kita tentang beribadah dalam konteks ibadah peribadi. Ibadah peribadi, ya, ditekankan tentang solat, ditekankan tentang puasa, ditekankan tentang zikrullah, ditekankan tentang menjauhi benda-benda yang jelas haram untuk peribadi. Kemudian banyak keberkatan, manfaat dan faedah dalam konteks kemasyarakatan. Apatah lagi bila kita fokus pada surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat membicarakan tentang bagaimana kita hidup dalam sebuah masyarakat. Kita jumpa ayat in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang bawa berita. Sekarang kan banyak berita-berita tersebar di seluruh dunia dengan perantaraan media massa, dengan perantaraan media sosial, social media yang ada sekarang. Maklumat datang setiap saat, setiap detik. Maka surah Hujurat mengajar kita bagaimana kita berinteraksi dengan cerita tentang orang. Maka Al-Hujurat mengajar kita tentang jika datang orang bawa berita, tabayyun dulu, tapis. Kemudian Al-Quran mengajar kita wala tajassasu, jangan mengintip-mengintip nak cari salah orang. Dalam hidup bermasyarakat, kata orang kepoci, kepoci ke? Kepoci. Tu ambil tahu sangat hai orang. Benda yang jelas mungkar itu kita cegahlah. Tapi untuk mengintip-mengintip cari salah orang itu haram. Al-Hujurat menceritakan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan manusia. Maka Al-Quran mengajar benda yang banyak faedah, banyak manfaat untuk membersihkan kepercayaan kita, hati kita, ibadah kita, cara hidup kita, dan membersihkan cara hidup dalam masyarakat kita. Yang penting ialah kita baca Quran, fahami isi-isi Quran. Fahami isi-isi Quran. Baca itu sudah berpahala. Tapi rugi kalau kita hanya membaca saja tanpa tadabbur. Alangkah ruginya kalau itu kita lakukan. InsyaAllah, dan kemuncaknya ialah kita nak mencapai hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. InsyaAllah. Clear? Jadi kita dah belajar 4 benda. Pertama apa dia? Al-Quran la iwaja, tidak ada bengkak-bengkok padanya. Tidak ada penyelewengan. Yang kedua, Al-Quran la raiba fih, tidak ada keraguan dalamnya, semua adalah kebenaran. Yang ketiga, Al-Quran tidak ada iftira, tidak ada reka cipta manusia dalamnya, semua kalam ilahi. Dan baru tadi kita sentuh yang keempat, Al-Quran kitab mubarak. Apa maksud mubarak? Banyak manfaat, banyak faedahnya.
dengan contoh-contoh yang telah kita sebutkan tadi. InsyaAllah clear? Maka itu yang keempat. Kita masuki yang kelima. Al-Quran kitab tibyan, bercirikan tibyan dan mufassala. Al-Quran sebuah kitab bercirikan tibyan dan mufassala. Kita angkat surah nombor 6, surah An-Nahli ayat nombor 89. Kita angkat surah An-Nahli ayat nombor 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Surah An-Nahli surah nombor 16 ayat nombor 89. Apa maksudnya? Dan kami turunkan kepadamu wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan kepadamu sebuah kitab, yakni Al-Quran. Tibyanan likulli syai'. Tibyanan likulli syai', sebuah kitab yang menjelaskan tentang setiap perkara. Menjelaskan tentang setiap perkara. Di samping apa? Di samping dia adalah petunjuk, di samping dia adalah rahmah, dan dia adalah busyra kepada orang muslim. Ayat ini kita nak angkat tibyanan, memperjelaskan tentang setiap perkara. Kemudian kita angkat juga surah Al-An'am, surah nombor 6, ayat 114. Afaghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Ini mufassala. Apakah, katakanlah wahai Muhammad, patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dia telah menurunkan kepada kamu kitab yang mufassala. Yang mufassala. Mufassala artinya yang jelas lagi nyata. Jadi kita angkat dua kalimat berdasarkan dua ayat. Pertama, Al-Quran dia tibyan, lebih mendetail, dia tibyanan likulli syai', dia menjelaskan tentang setiap perkara. Kita fokus yang tu dulu. Muka surat 54. Asy-Syaikh Said Hawa dalam Al-Asas fi Tafsir berkata, tibyanan likulli syai', kita fokus yang tu dulu. Menjelaskan tentang setiap perkara. Asy-Syaikh Said Hawa dalam kitab Al-Asas fi Tafsir berkata, ia bermaksud Al-Quran menjelaskan tentang setiap perkara dengan menyatakan sesuatu hukum secara jelas atau menunjukkan jalan ke arah penghasilan sesuatu hukum. Nampak? Al-Quran tibyanan likulli syai' menjelaskan tentang setiap perkara. Ada orang pelik. Dia tanya Dr. Daniel, Al-Quran ada bercakap tentang bihun tak? Sebab Al-Quran kata dia menjelaskan tentang setiap perkara. Jadi Al-Quran ada berbicara tentang bihun, apa dong? Ada orang lawyer buruk. Tapi tak apalah kan. Dia tanya soalan seperti itu. Sebab kita beritahu Al-Quran menjelaskan tentang setiap perkara. Maka mestilah bab bihun pun dia ceritakan. Bagaimana kita menjawab? Pertama, kita beritahu Quran tibyan, memperjelaskan tentang setiap perkara. Dalam bentuk pertama, ada perkara yang hukumnya jelas. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah haramkan riba, jelas. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Diharamkan kepada kamu bangkai, darahnya mengalir, daging babi, jelas. Jadi Al-Quran memperjelaskan setiap perkara dengan pertama
ada perkara yang hukumnya jelas. Quran sebutkan hukumnya secara jelas. Tapi selain daripada itu, bihun, contohnya, Quran tak sebutkan tentangnya secara jelas. Tapi Al-Quran menunjukkan jalan ke arah penghasilan petunjuk terhadap perkara itu, malah tentang semua perkara. Sebab Al-Quran sebuah kitab petunjuk. Dalam konteks petunjuk. Dalam konteks petunjuk. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Quran diturunkan di musim Ramadan sebagai petunjuk. Al-Quran adalah kitab petunjuk, bukan buku sains. Maka dia beri petunjuk, penjelasan tentang petunjuk tentang setiap perkara. Itu jawapannya. Al-Quran kitab petunjuk. Maka dalam konteks petunjuk, dia penjelaskan petunjuk bagi setiap perkara. Dengan cara yang pertama, kita sebutkan tadi, ada perkara yang hukum hakamnya Al-Quran sebutkan dengan jelas. Dan yang kedua, Al-Quran tunjukkan jalan untuk menghasilkan petunjuk ataupun hukum dalam semua perkara. Bihun. Apa petunjuk Quran tentang itu? Apa petunjuk Al-Quran tentang bihun? Petunjuk Al-Quran ialah Allah ciptakan bumi ini untuk kamu. Makan dan minumlah. Kulu washrabu. Jadi apa saja yang terdapat di atas muka bumi ini, makan dan minumlah. Jadi bihun yang terdapat di atas muka bumi ini, makan dan minumlah. Wala tusrifu, tapi jangan melampaui batas. Kecuali jika telah disebutkan hukum dengan jelas. Yang pertama tadi, telah ada hukum yang jelas, dia haram. Daging babi, bangkai. Bihun termasuk benda yang hukumnya disebutkan jelas, dia ada. Maka dia adalah termasuk dalam hal yang sila makan, sila minum, tapi jangan melampaui batas. Ada suluh petunjuk. Ada suluh petunjuk. Clear? Dibantu pula oleh hadis, oleh sunnah. Sebab Al-Quran mengatakan, kamu ya Muhammad diutus untuk mempericikan Al-Quran. Maka itu pun petunjuk. Sunnah pun petunjuk atas perintah, atas kehendak Al-Quran. Maka sekaligus Al-Quran memperjelaskan hukum hakam, petunjuk tentang setiap perkara. Berdasarkan Al-Quran, petunjuk As-Sunnah dan kaedah-kaedah yang terhasil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Berkata Imam Nasafi, Al-Quran petunjuk bagi setiap perkara. Berkata Imam Nasafi, ia berkaitan dengan segala urusan agama sehinggakan sunnah, ijma' ulama, perkataan sahabat, qiyas, semuanya bergantung kepada penjelasan Al-Quran terlebih dahulu. Orang sebutkan Quran, sunnah, ijma', qiyas. Quran, sunnah itu dasar. Ijma' terhasil daripada Quran. Qiyas terhasil bukan tergantung sendiri-sendiri daripada Al-Quran. Maka semua perkara adalah disuluh oleh Quran cara dasarnya. Maka Al-Quran tibyanan, penjelasan untuk setiap perkara. Clear? Sebab itu bila kita belajar agama, kita belajar ayat-ayat yang hukumnya dah jelas. Tapi orang yang belajar agama ni, kalau dia nak mempericikan agama, dia akan belajar juga antaranya ialah qawaidul fiqhiyah, kaedah fiqh. Kaedah yang terbit daripada Al-Quran. Kaedah yang terbit daripada As-Sunnah. Kaedah ini relevan sampai bila-bila. Orang bertanya tentang bank Islam. Orang bertanya tentang jual beli melalui internet. Tak pernah berlaku zaman Nabi SAW. Tak pernah berlaku zaman Nabi interaksi ekonomi melalui internet. Jual beli berlaku di internet. Tidak pernah berlaku zaman Nabi. Al-Quran memperjelaskan tentang setiap perkara. Betul. Maka dari Al-Quran lahir kaedah.
Lain hal kaedah. Sehingga kaedah Al-Quran dan Sunnah itu menyuluh interaksi moden sekarang melalui internet. Contoh ayat yang saya bacakan tadi. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Maka jual beli di internet itu jual beli cara normal ataupun tidak? Dia jual beli, interaksi jual beli. Nampak barang, ada harga, ada interaksi yang sah. Maka dia jual beli, sah. Interaksi di internet dengan forex sebagainya ada unsur riba, haram. Kaedah menyuluh dunia moden menggunakan kaedah Al-Quran dan As-Sunnah yang turun dahulu. Sebab itu antara perkara yang Quran hasilkan, Sunnah hasilkan ialah ia menghasilkan kawaid, kaedah-kaedah. Yang kaedah itu diguna pakai di zaman sampai sekarang, menyuluh suasana moden dan pasca moden pada hari ini. InsyaAllah. Clear? Itu tibyanan likulli syai'. Kemudian kita belum lagi bicarakan tentang mufassalah berdasarkan surah Al-An'am ayat 114. Al-Quran sebuah kitab mufassalah. Tadi tibyan, sekarang mufassalah. Mufassalah bermaksud menjelaskan secara terperinci aspek berkaitan hak dan batil, serta menjadi saksi tentang kebenaran Ar-Rasul dan pendustaan golongan kafir. Ini disebutkan oleh Syekh Said Hawa dalam Al-Asas fi Tafsir. Mufassalah lebih kurang seperti tibyan, memperjelaskan cara terperinci dengan dua cara yang kita sebutkan tadi. Pertama, ada hukum yang sudah diperincikan hukumnya dalam Al-Quran. Tapi ada perkara yang disebutkan kaedah yang akan menghasilkan petunjuk dan hukumnya. Jadi, Al-Quran diturunkan, kata Allah, anzala ilaikumul kitab mufassalah, memperincikan tentang keperluan kita dalam bab petunjuk yang ada berkaitan dengan hidup. Dalam hidup ni kita perlukan petunjuk dalam setiap perkara. Quran memperincikan tentang petunjuk itu. Dalam bab hubungan lelaki perempuan, ada kaedah daripada Al-Quran. Bila kita sebut Al-Quran, wajib kita angkat As-Sunnah sekali. Sebab Al-Quran menyebutkan Nabi memperjelaskan isi Al-Quran. Quran sebut itu, maka As-Sunnah diangkat sekali untuk memberi penjelasan terhadap Al-Quran. Maka hidup kita sampai hari ini disuluh oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah sudah sekian lama. Al-Quran dapat dihidupkan sebab ia tibyan, Al-Quran tibyan dan Al-Quran mufassalah, memperincikan tentang setiap perkara. Memperincikan tentang setiap perkara. Tentang setiap perkara itu ada hukum, ada cara menghasilkan hukum dan terperinci. Terperinci. Walaupun daripada kaedah, tapi perincian kaedah-kaedah itu mendalam. Contoh, kita diharamkan makan lahmal khinzir, makan babi. Tapi Quran mengatakan, famanitur, kalau terpaksa. Kalau tak makan benda haram, sebab tiada benda halal, yang ada cuma babi, tak makan, kita boleh mati. Itu kecemasan. Quran beritahu, sila makan. Sebab memelihara nyawa itu wajib. Sila makan. Harus makan benda haram untuk selamatkan diri ketika tiada benda halal. Tapi bukan sekadar itu, ada perincian lagi. Disuluh saat kecemasan. Apa perinciannya? Bila kita ambil benda haram, kita ambil bukan sebab kita suka mengambilnya. Itu penting. Bukan nak cari sebab makan daging babi. Tidak. Bukan. Waira barin. Tidak ada barin. Tidak ada keinginan. Terpaksa sangatlah ni. Tidak boleh maut. Wala adin. Ambil pula tidak melampaui batas. Di saat kecemasan ada suluhnya. Tidak melampaui batas, maka lahirlah kaedah. Dua kaedah. Al-darurat tubihul mahzurat. Kecemasan mengharuskan benda haram.
Lahir kaedah kedua. Ad-darurat tuqaddar biqadariha. Kita ambil benda yang haram di saat darurat, ambil sekadar perlu saja. Tak boleh lebih-lebih. Sekadar nak selamatkan nyawa, full stop. Tak boleh ambil sedap pula, bawa balik lah. Tak boleh. Jadi mufassalah. Dalam bab kecemasan, dalam bab kekeluargaan, sudah terperinci. Hasil daripada Al-Quran, disokong oleh As-Sunnah, dibantu oleh As-Sunnah, memperincikan tentang bagaimana kita perlu hidup mengikut petunjuk. Okey? Maka itulah yang sempat kita bicarakan untuk malam ini. InsyaAllah ada lagi, tapi kita ambil yang lainnya pada bulan hadapan. Jadi apa yang kita bicarakan malam ini, 5 ciri khusus. Mari kita ulang kaji, mari kita recap. Pertama, Al-Quran la iwaja. Tidak ada bengkang-bengkok. Dia qayyimah, lurus, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, la raiba fi, tak ada keraguan dalam Al-Quran, semua adalah kebenaran. Yang ketiga, tiada iftira. Al-Quran tiada iftira. Tiada rekaan manusia dalamnya. Semua kalam ilahi. Yang keempat, Al-Quran mubarak. Mubarak bermaksud banyak manfaat, banyak sangat faedah. Maka Al-Quran dengan pengajarannya mendatangkan kemanfaatan dan faedah yang begitu banyak dalam kehidupan jika ia diikuti. Itu yang keempat. Dan yang kelima, Al-Quran tibyan, memperjelaskan tentang setiap perkara, dan Al-Quran itu diturunkan sebagai sebuah kitab yang mufassalah dan terperinci, memberikan perincian tentang petunjuk dalam hidup. Tak ada penjuru kehidupan yang ditinggalkan. Terperinci sungguh sehingga Al-Quran sebuah satu agama, sehingga Islam satu agama yang syamil, kamil, yang lengkap sempurna. Yang lengkap sempurna, Al-Quran menyuluh kehidupan secara lengkap dan sempurna. Itu menampakkan Al-Quran itu mufassalah, terperinci. Sebab tidak ada ruang dalam hidup yang tidak disentuh oleh Al-Quran. Terperinci sungguh. Tadi kita sebut tentang hubungan seksual lelaki perempuan. Ada kaedah formulanya. Kita bercakap tentang gay. Ada hukum hakamnya. Kita bercakap tentang internet banking. Ada kaedah daripada Al-Quran tentang petunjuk berkaitan internet banking, boleh ataupun tak bolehnya. Artinya semua perkara disuluh oleh cahaya Al-Quran di samping As-Sunnah. Artinya dia terperinci sungguh. Tak adalah satu bab dikatakan, okeylah, bab ini Quran tak sentuh langsung lah. Ikut you all lah. Tak ada ikut you all. Tak ada ikut you all. Kalau nak ikut you all, kita kata macam mana? Bab duniawi ini, Al-Quran dan Sunnah memberikan kelonggaran. Itu sebab Al-Quran dan Sunnah memberikan kelonggaran. Sebab tu kita ambil kelonggaran. Kita boleh menggunakan artinya kenderaan-kenderaan sekarang. Sebab Al-Quran dan As-Sunnah membuka ruang pada kita dalam bab duniawi, sila pilih. Sebab Al-Quran dan As-Sunnah sudah menyatakan keizinan, sebab tu kita pilih. Bukan disebabkan, Quran dan Sunnah tak beritahu petunjuk dalam hal ini, maka ikut pandai kita. Tidak, bukan ikut pandai kita. Kita disuruh memilih, silakan, sebab Quran Sunnah mengizinkan kita memilih. Sudah ada suluh di situ. Maka dia terperinci, dia lengkap. InsyaAllah. Ada soalan kah, tuan-tuan dan puan-puan? Datuk. Ya, ada soalan kah, Pak Lin? Ya, di chat tiada lagi soalan. Ya. Tapi kalau saya nak bertanya satu soalannya, Datuk, tadi Boleh. mengenai Al-Quran, kitab yang tibyan dan musola, Ya. mubarak dan iftira. So dalam Al-Kahfi ada menceritakan, Allah ada mention nama anjing, perihal anjing yang
guard the 7 pemuda tu di luar gua tu Ya, kan. ya Ashabul Kahfi. Jadi Ustaz, sometimes dia jadi question pada kita, anak-anak kita, whereby dia akan bertanya, kenapa kita sekarang ni Allah tak benarkan kita makan babi anjing atau keep anjing dalam rumah, tapi dia ada mention dalam Al-Quran. Jadi macam kadang-kadang kita macam terfikir, boleh Datuk jelaskan mengenai benda tu. Okey, terima kasih Puan Lee. Ya, dalam surah Al-Kahfi menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Mereka itu anak-anak muda yang mendapat petunjuk, wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Pada suatu ketika berhadapan dengan masyarakat yang kufur, mereka selepas berdakwah akhirnya mereka melarikan diri untuk selamatkan jiwa mereka. Mereka pun bersembunyi dalam sebuah gua dan ya mereka tidur lama di situ, dan di pintu gua ada seekor anjing. Allah ceritakan tentang anjing itu dalam surah Al-Kahfi. Jadi, bagaimana pula sikap kita pada hari ini? Sikap kita disuluh oleh Al-Quran, termasuk surah Al-Kahfi, termasuk ayat tadi, dan disuluh juga oleh As-Sunnah. Jadi kita melihat dalam konteks ajaran Islam pada hari ini berkaitan dengan anjing, khususnya anjing. Pertama ialah hadis menyebutkan dia makhluk Allah. Dan kalau kita berbuat baik kepada makhluk Allah, termasuk anjing, dapat pahala. Menceritakan tentang bagaimana dalam hadis sahih seorang pelacur zaman dahulu, dia telah melihat anjing dahaga, dia berikan minum dengan bersungguh-sungguh, dan kesan daripada itu antara kelebihannya Allah ampunkan dosa dia. Bukanlah maksudnya semudah itu kah? Tapi tidak, dia buat dengan hatinya yang begitu luhur, ada perincian-perinciannya. Tapi tema besar ialah dia menolong seekor anjing. Dan Nabi menceritakannya dalam bentuk yang positif terhadap makhluk Allah bernama anjing. Artinya jika anjing dahaga, tak salah kita menolongnya, dapat pahala. Itu pertama. Dan yang kedua, agama melarang kita membela anjing. Betul. Agama melarang kita membela anjing. Betul. Sebagai pet, sebagai PET, sebagai belaan, untuk bersuka-suka dan sebagainya. Tapi tidak dilarang membela anjing untuk sebab spesifik, seperti untuk memburu, untuk keselamatan, menjaga rumah. Jadi tidak mustahil. Kisah Ashabul Kahfi itu tak fokus sangat terhadap mereka dengan anjing. Kisah anjing itu cuma kisah tentang anjing di hadapan pintu gua. Tapi tidak memperincikan tentang hubungan mereka dengan anjing, tapi banyak memperincikan tentang sikap mereka kepada masyarakat yang kufur. Perinciannya ke situ. Tapi tidak mustahil anjing mereka bela itu untuk menjaga keselamatan mereka. Maklumlah masyarakat ramai yang bermusuhan dengan mereka, tidak mustahil untuk menjaga keselamatan mereka. Dan di segi agama hari ini, sunnah kita hari ini, syariat Nabi Muhammad SAW memelihara anjing untuk keselamatan tidak dilarang. Jadi mereka membela mungkin untuk keselamatan. Untuk kita hari ini pun untuk keselamatan tidak dilarang. Jadi bukan tidak boleh langsung membela anjing. Boleh. Tetapi dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Tapi semata-mata nak bela, itu memang tak digalakkan. Sebab apa? Sebab kita umat Islam ni, kita ada agenda penting iaitu ibadah. Membela anjing ini ada berkaitan dengan najis, ada berkaitan dengan mengganggu ibadah, membuang masa, sebab itu tak digalakkan seperti itu. Dan kadang-kadang dia juga mengganggu hubungan kejiranan. Walaupun anjing bagi kita baik dengan kita, tapi dengan orang lain menakutkan mereka. Jadi dia tidak begitu mengelokkan hubungan. Jadi sebab itu agama melarang atas sebab-sebab tertentu, tapi bukan larangan 100%. Terima kasih Puan Lee.
Ya, jazakallahu khairan, Datuk. Sama-sama Pauline. Ya, jadi tadi yang Datuk tekankan mengenai Al-Quran bukan untuk dibaca semata-mata, tapi Ya, adalah untuk difahami. Dan ya, ini memang sangat penting ya, Datuk, sebab ya, kadang-kadang kita anggap yang macam benda yang perlu kita buat untuk memenuhi yang is like our checklist. Kita ya, every day kita dah baca Quran, but actually to understand the meaning tu, itu yang lebih bermakna. Sometimes kita boleh terfikir juga, there's no point kita baca Al-Quran tapi kita tak faham. ya. Ya, Betul-betul Puan. ya, Membaca Al-Quran itu mendatangkan pahala, dia ibadah. ya. Dia ibadah. Tapi lebih baik dengan macam Pauline sebutkan tadi, dengan tadabbur, dengan kefahaman. Sebab itu Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam satu bab yang disebut sebagai ghurur. Ghurur dalam bahasa Arab, ghin, ra, waw, ra. Ghurur. Ghurur bermaksud tipu daya. Tipu daya. Jadi ada manusia yang tertipu dan terpedaya. Salah satunya grup itu ialah orang yang kuat beribadah. Antara orang yang terpedaya, kata Imam Al-Ghazali, ialah orang yang kuat beribadah. Dan salah satu golongan yang terpedaya dalam beribadah ialah orang yang rajin membaca Quran tapi tak berminat untuk faham. Jadi Al-Ghazali mengatakan mereka terpedaya sebab mereka merasakan dengan baca Quran, dengan berlagu, dengan bertajwid dah cukup. Bukan tak bagus, tapi terpedaya sebab mereka rasa dah cukup. That's good enough. Tapi kata Al-Ghazali, mereka terpedaya sebab mereka merasakan dengan membaca, dengan lagu tajwid dah cukup. Sedangkan Allah mahu mereka tadabbur dan mereka tak buat apa yang Allah mahu. Jadi mereka terpedaya. Macam Pauline sebut tu ada kebenaran. InsyaAllah. Ya. Lagi satu, Datuk, macam kadang-kadang kita terfikir macam dulu saya attach pada IDP yang dikelolakan oleh Brother Lim. Ya. Kita banyak kali berjumpa dengan Indian, Chinese yang nak mendekati Islam. Ya. Kadang-kadang kita pun macam tak tahu nak jawab apa. Bila dalam kelas macam mereka bertanya, kenapa sekarang ni begitu jelas sekali among asatizah yang banyak macam mengatakan dia ni sesat, ikut ajaran sesat, Wahabi tu jangan cakap lah sesat ke apa, whereby those Chinese ni dia cakap dalam agama China and India tak ada pun kami nak kata kami punya Sami ke, kami punya apa Rabai ke apa ke yang sesat, I mean hardly they do that. So dia kata kenapa Islam jadi macam tu, and then macam mana kami ni pula nak berdakwah, I mean nak masuk Islam, whereby kita dah nampak jelas-jelas, tambah-tambah sekarang bila kita buka Facebook Datuk, rata-rata kita tengok orang ni macam ni, yang Kelantan macam tu. So kadang-kadang macam saya still lagi attached to IDP. So kita pun sometimes kita tak berapa nak jelaskan kepada kawan-kawan kita yang mula tunjuk minat kepada Islam. Datuk boleh bagi kata nasihat ke? Ya. Islam ni dia sebuah agama yang komprehensif. Macam kita sebutkan tadilah, menjelaskan tentang setiap perkara. Dan agama Islam ini dia difahami dengan nas dan dalil. Dia difahami dengan nas dan dalil. Dalil merujuk pada Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan menggunakan metodologi yang betul. Dan Islam bukan milik ulama. Dia adalah agama Allah dibawa oleh Ar-Rasul. Dia bukan milik ulama. Dia bukan milik ustaz. Lantas Islam tidak pernah mengajar kita ta'assub kepada orang tertentu. Ketaatan mutlak kita pada Allah dan Rasul. Bukan pada individu tertentu, tidak. Kita lihatlah sebagai contoh sahabat yang merupakan khalifah pertama, iaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilaporkan dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh karangan Ibnu Athir. Ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, apa yang antara ucapan beliau? Beliau kata apa?
Beliau kata aku dipilih sedangkan aku bukan yang terbaik. I'm not the best amongst you. Padahal kita anggap sahabat Abu Bakar tu Masya Allah lah kan. Tapi tawaduk. Aku bukan yang terbaik. Kalau aku buat benda baik, sokong aku. Tapi kalau aku buat benda yang tak elok, tegur, perbetulkan aku. Jangan ikut mampu tertuli. Kemudian beliau sebut bahawa aku nak ikut Nabi. Bukan nak buat yang bercanggah dengan Nabi. Nampak? Ini tokoh Islam bercakap bahasa seperti itu. Kalau aku buat benda baik, sokong aku, ikut. Tapi kalau aku buat benda tak baik, jangan ikut. Sebaliknya perbetulkan aku, tegur aku. Itu konsep Islam. Itulah dia Islam. Kita tak ta'assub dengan ustaz dan ulama. Kita berpegang tegas pada Quran dan juga As-Sunnah. Sebab itu bila ada ustaz ni pun bukan ulama muktabar, ustaz. Dia boleh tersilap, boleh sangat tersilap. Ulama muktabar Imam Ibn Hajar pun boleh tersilap. Ini ustaz, termasuk Dr. Diania, boleh tersilap. Sebab itu agama kita ini agama yang berdasarkan nas dan dalil, bukan ta'assub individu. Itu hasilannya. Sedangkan agama lain mereka tak merujuk pada kitab. Mereka tak mengkaji kitab. Minta maaf pada mereka. Mereka tak berminat sangat nak ikut kitab, nak mendalami kitab. Tapi orang Islam disuruh mendalami kitab, merujuk, mentalaah kitab. Bukan serah pada ulama kita, kemudian kita ikut mampu tertuli. Tidak. Kita boleh menegur ulama. Sebagaimana sahabat Abu Bakar mengatakan, kamu boleh tegur aku kalau aku tak betul. Tapi nak tegur kena ada ilmu. Itulah Islam. Dia berdasarkan kepada nas dan dalil. Sebab itu kita kena beritahu kepada non-Muslim, Islam tidak menyuruh kita ikut seseorang seperti kamu orang ikut Sami. Sebab agama itu Sami punya kah? Kita boleh kiaslah, mengetuk mereka sikit. Agama you tu Sami punya kah? Sami kah mencipta? Dia mesti kata tidak. Agama kami, Allah pun cipta. Sebab itu jika ada manusia tahap mana pun dia tersilap, kami kena betulkan dia. Supaya yang terselamat itu adalah agama. Itu konsep yang kita nak faham, dan dengan itu kita fahamkan orang lain. Paling insya-Allah. InsyaAllah. Semoga kita berharap sangatlah yang kami ni orang awam, agar para asatizah di luar sana tu macam mereka fahamlah agama tu bukan milik mereka, yang kadang-kadang pun sad to say tindakan mereka tu seolah-olah macam tadi yang Datuk kata, seolah-olah mereka dominan pada agama tu, yang orang tu tak betul, orang ni tak betul. Jadi untuk akhiran kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Datuk. Ya, terima kasih. Ada bising, ada firework pula kat sini. Okey, insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah kita berjumpa lagi Datuk pada bulan hadapan. Dan InsyaAllah. ya, terima kasih pada Datuk ya. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih kepada semua insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Sama-sama. 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 Terima kasih Kak Lin. Terima kasih sama insya-Allah. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.